Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jais, ingin tanya kepada Ustaz Yusuf bin Abdurrahman tentang masalah akidah. Kebanyakan orang Asy'ariyah mereka merasa hairan bahawa mengapa orang Wahbi i'tikad dan iman bahawa Allah bersemayam di atas aras, dan mengapa orang Wahbi tidak iman bahawa Allah itu duduk dengan kita atau duduk dekat sama kita, kerana semuanya itu ada dalil yang jelas dalam Al-Quran. Harap Ustaz tolong memberikan penjelasan. Wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu soalan daripada saudara kita Jais tentang masalah yang amat besar sekali. Kerana masalah inilah boleh dikatakan 98% umat Islam telah menyeleweng, dan ada di antara mereka menjadikan sesat. Juga ada di antara mereka menafi atau kufur dengan Al-Quran dan Sunnah, khasnya ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, thumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Apabila mereka telah menolak ayat ini, timbullah dalam fahaman mereka bahawa ada ayat-ayat lain. Allah pun berfirman bahawa Dia bersama dengan manusia, juga Allah duduk dekat dengan manusia, juga Allah bersama dengan manusia. Apabila mereka salah faham di sini, akan menjerumuskan umat Islam itu sendiri, menjadikan sebahagian daripada mereka menjadikan golongan yang menentang dengan Allah, menentang dengan Al-Quran, dan menentang dengan akidah Rasulullah dan khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Dalam pada itu mereka cuba mengkhianati atau memfitnah, atau ada di antara mereka yang telah mengkufurkan umat Islam yang beriman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Ini disebabkan mereka tidak faham tentang makna ayat Al-Quran yang sebenarnya. Saya kata tidak faham ini, saya tak kira mereka daripada zaman manapun. Apabila mereka silap di sini, mereka telah menyesatkan umat Islam, beribu-ribu juta umat Islam yang ada di dunia sekarang. Dalam pada itu mereka telah memfitnahkan golongan yang beriman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan begitu saja, mereka telah masuk dalam bab menghinakan Allah, menghinakan Rasul, menghinakan khulafa dan sahabah, seolah-olah Allah tak pandai cakap, juga Rasulullah tak pandai cakap, hingga menyebabkan manusia menjadikan sesat dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan yang jelas sekali. Perbezaan di antara ayat dengan ayat, tetapi manusia atau golongan-golongan yang dalam hati mereka wiswas atau ada sifat syirik dengan Allah, mereka cuba menentang dengan Allah dan membawakan makna ayat yang bukan pada tempatnya. Inilah satu bala petaka umat Islam. Sebab itulah kita ingat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma ashabi. Maksud hadis, umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja yang masuk syurga. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, golongan yang masuk syurga itu golongan yang mana?" Rasulullah memberikan penjelasan, golongan yang macam aku, yang aku sedang melaksanakannya sekarang, dan sahabatku. Tengok. Baik, itulah semua umat Islam mesti sedar dan mesti berwaspada. Akidah mereka adakah sama dengan akidah Rasulullah dan khulafa? Juga ibadat mereka sama dengan ibadat Rasulullah dan khulafa atau tidak? Juga
undang-undang yang mereka melaksanakan sekarang adakah sama dengan undang yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan Khulafa atau tidak? Di sinilah satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan yang jelas. Mereka yang berjaya dapat masuk surga itu adalah mereka man kana ala mithli, siapa yang macam Rasulullah. Yang Rasulullah sedang melaksanakannya sekarang dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat jelas sekali. Dan saya akan menjawabkan dengan soalan saudara kita insya-Allah. Mengikut soalan saudara kita yang telah tanya bahawa ada di antara umat Islam, khasnya golongan Asy'ariyah, mereka telah mengatakan bahawa mengapa orang Wahbi, mana masuk sekali dia orang Wahbi di sini Rasulullah, khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'in dan ulama warasatul anbiya. Kerana mereka ini semua iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Tapi tak apalah. Apabila mereka bawa nama Wahbi, tak apa, kita boleh memberikan penjelasan bahawa Wahbi, mengapa mereka tanya bahawa mengapa Wahbi tidak iman seperti mana mereka iman bahawa Allah bersemayam di atas arasy. Untuk mentakkidkan di sini, ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas arasy, ada 7 ayat. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah duduk atau bersemayam di atas arasy. Tsummastawa 'alal arsy, 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 ar-rahmanu 'alal arsy istawa. 7 ayat. Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa Allah bersemayam di atas arasy. Dan Allah juga telah memberikan penjelasan bahawa arasy Allah itu adalah 8 orang malaikat menjunjungnya. Seperti mana firman Allah, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Suratul Haqqah ayat 17. Maksudnya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arasy Tuhanmu di atas mereka. Allah telah memberikan penjelasan juga bahawa arasy Allah besar mana sampai 8 orang malaikat menjunjung arasy. Ini sudah amat sesuai sekali. Allah telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas arasy dia. Dan pada itu dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Seperti mana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luas tempat letak tapak kaki Allah lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Semua dalil ini membuktikan bahawa Allah bersemayam di atas arasy. Dalam pada itu ada golongan-golongan yang ahli bid'ah, ahli yang telah ditipu oleh musuh Islam, golongan yang telah ditipu oleh musuh Islam. Mereka telah menyesatkan mereka dengan mengatakan bahawa mengapa orang Wahbi tidak iman bahawa Allah duduk sama dengan kita. Dalil mereka ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga mereka ahli bid'ah dan ahli yang telah sesat dan kena ditipu oleh musuh Islam. Semoga mereka menentang dengan Allah dan Rasul, khulafa, sahabah dan tabi'in dan tabi'in dan ulama mazhab. Dengan mereka melabelkan orang Mekah Madinah sebagai Wahbi. Bila mereka kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basira. Sebenarnya ayat ini sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan yang jelas sekali bahawa dia bersemayam di atas arasy dia. Maksud ayat, dialah
Allah lah yang telah menciptakan 7 patah langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Kemudian Allah duduk di atas aras. Allah duduk di atas aras. Allah tahu semua apa yang masuk ke dalam bumi. Allah bersemayam di atas arasnya, dan dia tahu semua apa yang keluar daripada bumi. Dan dia bersemayam di atas arasnya, dia tahu semua apa yang turun daripada langit. Juga dia bersemayam di atas arasnya, dia tahu semua apa yang naik daripada bumi ke langit. Dia bersama dengan kamu di mana kamu berada. Allah lihat semua apa yang kamu lakukan. Ayat ini sudah jelas membuktikan bahawa yang dibawa sebagai dalil bagi mereka ahli bid'ah. Mengapa dia tak kata Allah tu duduk dengan kita? Dalil mereka ialah wahwa ma'akum aynama kuntum. Dia adalah duduk dengan kamu, bersama dengan kamu di mana kamu berada. Sebenarnya ayat ini sudah jelas. Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum, tidak. Tetapi Allah kata dia dengan kamu. Bukan apabila dengan di sini bukan bermaknanya Allah mari duduk dan bersemayam dengan kita, tidak. Maknanya dia bersama dengan kamu. Contohnya kita tanya kepada seorang, kamu di mana? Oh, saya ni di Kuala Lumpur. Oh, kamu sama dengan saya? Saya pun ada di Kuala Lumpur. Maknanya sama tu macam tu. Dengan tu macam tu. Saya dengan kamu juga di Kuala Lumpur. Maknanya dengan tu macam tu. Sebab itu Allah menggunakan bahasa wahwa ma'akum. Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum. Tidak jelas. Di sinilah membuktikan bahawa bukan Allah tak pandai cakap, tidak. Allah sudah memberikan penjelasan yang jelas, tetapi mereka ahli sesat, mereka telah mengelirukan diri mereka sendiri. Mereka telah mengingkari diri mereka sendiri atau mereka tidak faham makna ayat sebenarnya. Sebab itu Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum. Kalau Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum, bermaknanya Allah tidak kata aku ni bersemayam atau duduk dengan kamu. Cuma aku dengan kamu. Macam tadi lah. Kamu di mana? Oh, saya di Kuala Lumpur. Saya pun dengan kamu juga, saya ada di Kuala Lumpur juga. Itu maknanya macam tu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan di hujung ayat, wallahu bima ta'maluna basira. Dan Allah lihat semua apa yang kamu kerjakan. Tengok sekarang, lihat semua. Allah di mana? Allah bersemayam di atas arasnya. Seperti mana dalam ayat ini juga Allah Ta'ala telah memberikan penjelasan, dia bersemayam di atas arasnya, dia tahu semua apa yang masuk dalam bumi. Dia tahu semua apa yang masuk dalam bumi, dan juga dia bersemayam di atas arasnya, dia tahu semua apa yang keluar daripada bumi. Dan dia bersemayam di atas arasnya, dia tahu semua apa yang turun daripada langit ke bumi. Dan juga dia bersemayam di atas arasnya, dia tahu semua apa yang naik daripada bumi ke langit. Waktu Allah SWT berfirman, wahwa ma'akum. Aku dengan kamu, di mana kamu berada. Dengan di sini Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum. Tengok, jelaskan, jelas. Bermaknanya mereka menuduhkan Wahbi bahawa mengapa Wahbi tidak beriman juga bahawa Allah itu bersemayam dengan kita. Nak iman macam mana? Kerana Allah tidak kata aku bersemayam dengan kamu. Aku bersemayam khasnya untuk arasku. Sebab itu semua ayat yang Allah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam dan duduk itu Allah SWT menggunakan wahwa istawa. Wahwa istawa. Summastawa alal ars, summastawa alal ars, summastawa alal ars. Semua yang Allah telah menggunakan bahawa dia duduk atau bersemayam adalah menggunakan kalimah istawa. Tapi dengan Allah tidak menggunakan wahwa istawa ma'akum, tidak. Begitulah harap mereka yang silap dan salah faham, mereka mesti kembali ke pangkal jalan. Kalau tidak, mereka akan bertanggung jawab di atas umat Islam berbilion-bilion yang telah sesat, kerana mereka telah memisungkan akidah umat Islam yang bari, yang mereka tidak tahu tentang kebenaran. Hanya mereka harap kepada mereka yang cuba memutadbirkan ayat Quran, dan mereka cuba ingkar bahawa Allah tidak bersemayam di atas arasnya. Kita terus kepada dalil yang lain yang membuktikan bahawa Allah hanya bersemayam di atas arasnya, kerana Allah berfirman summastawa alal ars. 7 ayat summastawa alal ars. Kemudian Allah bersemayam di atas arasnya. Dalil yang kedua telah membuktikan bahawa jelas bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran,
Kalimah ma'a bukan bermaknanya Allah itu adalah duduk bersama dengan manusia atau bersemayam dengan manusia. Dalil yang kedua membuktikan kepada mereka yang telah silap, mereka mesti taubat dan kembali ke pangkal jalan. Dalam dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain idz huma fil ghari idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Maksudnya, jikalau kamu tidak menolongnya, maknanya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, ialah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah sedang ia salah seorang dari kedua orang ketika keduanya berada dalam gua di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentera yang kamu tidak melihatnya. Di sini sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita bahawa Rasulullah kata kepada Abu Bakar di gua Sur, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Umar, jangan kamu duka cita, sesungguhnya Allah dengan kita. Tengok, hatta Rasulullah sendiri pun Allah tidak mari duduk dan bersemayam dengan Rasulullah. Dalilnya Allah berfirman, fa anzalallah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu duka cita, sesungguhnya Allah sama dengan kita. Fa anzalallah, tengok, sama itu maknanya Allah telah dengar dan lihat kamu. Sebab itulah Allah telah memberikan penjelasan fa anzalallah. Seandainya Allah bersama dengan Rasulullah, duduk dengan Rasulullah di Gua Hira dan Abu Bakar, tak perlu Allah mengatakan bahawa fa anzalallah. Sebab itu Allah kata fa anzalallahu sakinatahu. Allah telah menurunkan, berarti Allah bersemayam di atas arasnya, walaupun di atas apa yang Allah telah memberi penjelasan kepada kita bahawa Rasulullah kata ya tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah kata kepada Abu Bakar, jangan kamu duka cita, sesungguhnya Allah ma'ana dengan kita. Fa'anzalallah, itu membuktikan bahawa fa'anzalallah bermakna Allah bersemayam di atas arasnya, bukan Allah telah bagi duduk sama dengan Rasulullah. Inilah membuktikan bahawa ma'a bukan bermaknanya Allah itu bersemayam dengan kita. Hatta Rasulullah pun Allah tidak bagi bersemayam dengan Rasulullah, dan juga Allah tidak bagi duduk dengan Rasulullah. Buktinya Allah kata aku menurun fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah telah menurunkan ketenangannya kepada Rasulullah, dan Allah membantu Rasulullah dan Abu Bakar dengan tentera. Seandainya Allah duduk dengan Rasulullah dan Abu Bakar juga bersemayam dengan Abu Bakar dan Rasulullah, tak perlu Allah telah menghantarkan tentera malaikat untuk membantu Rasulullah dan Abu Bakar dalam gua Sur yang tersebut di atas. Ini membuktikan bahawa ma'ana fa'anzalallah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu duka cita, sesungguhnya Allah dengan kita. Di sini buktinya dengan, bukan maknanya Allah mari duduk dengan Rasulullah juga Abu Bakar. Sebab itu Allah telah memberikan penjelasan fa'anzalallah. Maknanya Allah di mana? Allah di atas arasnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Ini sudah jelas kan? Ini sudah jelas. Makna bukan bermaknanya Allah mari duduk dengan hatta Rasulullah dan Abu Bakar. Tidak. Allah bersemayam di atas arasnya. Buktinya Allah telah memberikan penjelasan selepas daripada la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallah. Maka Allah telah menurun ketenangan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Tengok. Dan Allah membantu
Rasulullah dan Abu Bakar dengan tentera malaikat yang kamu tidak melihatinya. Ini membuktikan bahawa makna itu bukan bermaknanya Allah bersama atau duduk dengan kamu. Sebab itulah ahli bid'ah, ahli yang sesat, mereka kata, mengapa Wahbi tidak kata Allah tu dengan duduk dengan kita? Mengapa dia tidak kata Allah tu duduk dengan semua? Ya, memang Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum. Tengok, kalau ada istawa bahulah duduk atau bersemayam. Tapi kalau tidak ada kalimah istawa, Allah tidak akan mari duduk dengan kamu, dan Allah tidak mari bersemayam dengan kamu. Sebab itulah kalimah istawa khas di atas singgasana Allah saja. Summastawa alal arsh. Summastawa alal arsh. Itulah Allah telah memberikan penjelasan yang amat jelas sekali, tetapi mereka ahli bid'ah mereka sendiri yang mengeliru, dan dalam pada itu mereka cuba menafikan bahawa Allah tidak bersemayam di atas arsy, dan mereka telah menafikan bahawa Allah tiada tempat. Nah, inilah satu bala petaka yang iblis syaitan dapat memisungkan mereka kepada apabila Allah tidak ada tempat, mereka akan tarik kepada Allah ada di mana-mana saja. Tak ada tempatlah, Allah tu ada di mana-mana saja. Allah ada dalam hati mereka, Allah bersama dengan mereka, Allah sebati dengan mereka, Allah tiada arah, tiada di atas, tiada di bawah, tiada di kanan, tiada di kiri, tiada di timur, tiada di barat, tiada di dalam, tiada di luar. Akhirnya kosong saja. Akhirnya mereka memberimankan bahawa Allah tiada tempat. Maknanya Allah tu macam mana? Allah sebati semua makhluk. Akhirnya menyebabkan orang-orang yang sebelum daripada Islam, kebijakan mereka mendirikan Majusi, Buddha, Hindu dan Kristian, kerana mereka iman bahawa Allah tu di mana-mana saja. Allah tak ada tempat. Allah Ta'ala tu ada di mana-mana saja. Allah tu sebati dengan mereka. Sebab itu mereka ditipu oleh iblis dan syaitan. Mereka sembah pokok kayu, batu, emas, perak, angin, matahari, bulan dan sebagainya, kerana mereka telah dipesongkan oleh iblis dan syaitan. Akhirnya mereka tidak terima menerimakan ayat yang Allah Subhanahu Taala telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa Allah bersemayam di atas arsy. Mereka menafi. Apabila menafi, mereka akan celaru. Akidah mereka kalang kabut, tak tahu Allah di mana. Akhirnya mereka kata Allah tak ada tempat. Inilah sebab-sebab yang timbulnya bermacam-macam i'tikad yang syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang ketiga membuktikan bahawa ma'a itu bukan bermakna Allah itu mari duduk dan bersemayam dengan kita, kerana Allah tidak menggunakan bahasa istawa di situ. Dalam ayat dalil yang ketiga ini, dalam surah Taha ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Maksudnya Musa dan Harun, Allah telah memberitahu kepada Musa dan Harun. Maksudnya wahai Musa dan Harun, kamu berdua jangan takut, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Allah memberikan penjelasan bersama kamu berdua itu mana apa? Asma'u wa ara. Aku dengar dan aku lihat kamu. Pergi. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, wahai Musa dan Harun, kamu berdua jangan takut, sesungguhnya aku dengan kamu berdua. Apa dia dengan kamu berdua itu? Allah memberikan penjelasan asma'u wa ara. Aku dengar dan lihat kamu. Di sini sudah jelas. Ma'a bukan bermaknanya Allah mari duduk dengan kamu dan Allah mari bersemayam dengan kamu. Kerana bersemayam Allah menggunakan kalimah istawa, summastawa alal arsy. Itu khas untuk arah saja istawa. Allah bukan mari duduk dengan kamu, mari duduk dengan Nabi Musa, Harun dan hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Allah tidak mari duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun. Ini jelas membuktikan bahawa golongan Asy'ariyah mereka telah celaru dan silap semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Sebab itulah mereka menolak, ingkar, tidak beriman bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy atau duduk di atas arsy. Mereka cuba dalih bermacam-macam dalih. Semoga jangan
mengikut atau tunduk kepada Allah dan Rasul, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas aras. Mereka cuba dalih, bermacam-macam dalih, semoga melepaskan bahawa Allah itu adalah tidak bersemayam di atas aras. Ini satu permainan yang licik untuk memisungkan akidah umat Islam daripada iman kepada Allah bahawa Allah bersemayam di atas aras. Dan pada itu mereka cuba mengelirukan umat Islam yang beriman kepada semua sifat Allah dan zat Allah, yang mengatakan bahawa berapa Wahhabi tidak iman bahawa Allah itu bersama dengan kita atau duduk bersama dengan kita. Lepas itu dia berkata, tidak, Allah kata wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Mengapa Wahhabi dia kata Allah itu duduk atau bersama dengan kita? Inilah satu kesilapan mereka, orang-orang yang Asy'ariyah ni. Mereka telah semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang mereka berakidah yang keliru dan tidak dapat faham makna ayat Al-Quran yang sebenarnya. Kita terus kepada dalil yang keempat. Gulungan Asy'ariyah, tok guru mereka dan penceramah mereka. Mereka apabila ditanyakan kepada mereka tentang masalah bersemayam di atas aras, mereka kata itu Wahhabi tak betul, sesat. Sedangkan dia kata, dia ambil dalil. Sedangkan Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sedangkan Allah kata, apabila ditanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Sebenarnya mereka ini adalah sesat. Dia kata apabila dia tak iman bahawa Allah telah bersemayam di atas aras. Kerana apa? Kerana dia kata ni dalil dia kata, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Sebenarnya mereka tak faham ayat ni, tapi mereka belagak, mereka cuba menafikan bahawa Allah tidak bersemayam di atas aras. Dalam pada itu mereka telah mengkhianati Wahhabi. Dia kata Wahhabi adalah sesat. Ada di antara mereka telah mengkufurkan Wahhabi. Dia kata Wahhabi iman bahawa Allah itu bersemayam di atas aras. Mereka menambahkan bahawa itu ada jasad, ada jisim, macam-macam. Dia fitnah. Dia kata sendiri dia fitnah kepada Wahhabi. Dia kata Wahhabi kata, Allah kata ada jisim, ada jirim, ada apa bermacam-macam. Sedangkan Wahhabi iman ikut Allah. Lepas tu mereka menggunakan dalil mereka bahawa Allah tu dekat dengan mereka. Sedangkan Allah sendiri tidak kata aku dekat, bersemayam dekat dengan kamu, dan aku tidak duduk dekat dengan kamu. Sebab itu Allah tidak kata wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni istawa qarib. Adakah Allah kena macam tu? Istawa qarib? Tidak. Ini membuktikan bahawa Allah dekat. Apabila dekat bukan bermakna Allah mari duduk dan istawa dengan kamu. Allah hanya menggunakan istawa di atas arasnya, sehingga sananya yang amat sesuai bagi Allah, yang ada 8 orang malaikat menjunjung arasnya. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat 8 orang menjunjung aras Tuhan kamu wahai Muhammad di atas mereka. Dan Allah telah memberi penjelasan bahawa tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 pertalian dan bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Tetapi mereka ini cuba memfitnahkan Wahhabi. Dia kata Wahhabi iman bahawa Allah bersemayam di atas aras. Sedangkan dia kata, dalil dia kata Allah tu dekat. Sedangkan Allah tidak kata aku duduk dekat dengan kamu. Di mana aku dekat? Aku duduk di mana? Aku bersemayam di atas arasku. Aku duduk di atas arasku. Tetapi aku dekat. Aku tahu semua apa yang masuk dalam tanah. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basira.
Dialah yang telah menciptakan 7 patah langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Dia bersemayam di atas arasnya. Dia tahu semua apa yang masuk dalam bumi. Dia bersemayam di atas arasnya. Dia tahu semua apa yang keluar daripada bumi. Dia bersemayam di atas arasnya. Dia tahu semua apa yang turun daripada langit ke bumi. Dia bersemayam di atas arasnya. Dia tahu semua apa yang naik daripada bumi ke langit. Dia bersemayam di atas arasnya. Dia tahu semua apa yang dengan kamu. Wahuwa ma'akum. Allah tidak kata wahuwa istawa ma'akum, sama juga dengan ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada orang yang kata fa inni istawa qarib. Tak ada, tengok. Tetapi ayat ni Allah telah memberikan penjelasan bahawa apabila kamu nak berdoa kepada aku tu tak payah kamu melaung-laung menjerit-jerit. Doa dengan senyap-senyapan aku dengar semua. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata fa inni qarib. Wahai Muhammad, kamu beritahulah kepada hamba-Ku bahawa apabila kamu berdoa kepada aku tak payah kamu melaung-laung berjerit-jerit angkat suara kuat, tak payah. Kamu berdoa dengan senyap-senyapan aku dengar dan aku lihat semua apa yang kamu lakukan dan apa yang aku dengar semua apa yang kamu doakan. Sebab itulah Allah tidak menggunakan bahasa dia bersemayam dekat dengan kamu. Allah tidak kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni istawa qarib. Allah tidak kata macam tu, kerana aku dekat. Dekat macam ni sebab tu saya nak bagi tahu memberi penjelasan. Kamu duduk mana? Oh, saya duduk di KL. Kamu duduk dekat dengan saya. Saya duduk di KL juga. Itu maknanya macam tu, dekat macam tu. Bukan lagi duduk dengan kamu, bersemayam dengan kamu, kerana Allah bersemayam dan duduk di atas singgasananya. Itulah satu perkara yang menyebabkan Asy'ariyah, kerana mereka ingkar, tidak beriman bahawa Allah telah bersemayam di atas aras, dan ingkar tempat Allah yang sesuai dengan Allah. Akhirnya mereka menjadi celaru. Akhirnya mereka mengambil ayat ini menjadi dalil mereka bahawa Allah tu duduk dekat dengan mereka, Allah tu bersemayam dengan mereka. Ini satu penipuan, sedangkan Allah tidak kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni istawa qaribun. Allah tidak kata fa inni istawa qarib, kan? Bermakna Allah hanya dekat saja, bukan lagi duduk dekat kamu, tapi Allah duduk di atas singgasananya. Itulah satu penjelasan. Dan ada dalil banyak lagi tentang masalah dalam ayat Quran. Saya akan memberikan penjelasan ini, insyaAllah. Semoga dapat dalil banyak sikit untuk mengiknakan, membuktikan kepada mereka yang menolak bahawa Allah tidak bersenang di atas aras. Dia kata Allah dengan mereka, Allah duduk dengan mereka. Mengapa Wahbi tidak kata Allah tu duduk dengan manusia dengan mereka? Mengapa Wahbi tidak kata Allah tu mari duduk dekat dengan dia, sedangkan Allah Ta'ala kata fa inni qarib wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Inilah satu perkara yang harus umat Islam dan mereka-mereka yang telah silap semenjak 1000 tahun yang lampau, mereka mesti kembali ke pangkal jalan. Semoga mereka dapat menyelamatkan umat Islam yang lain. Kalau mereka menyembunyikan kebenaran, Allah Ta'ala akan melaknat illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mereka yang tidak akan selamat daripada laknat Allah dan laknat makhluk yang lain kepada mereka. Mereka mesti mengambilkan 3 syarat bahawa Allah maaf ampun kepada mereka. Illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Dan ada di antara puak-puak Asy'ariyah juga, mereka tak segan dan silu. Mereka kata, mengapa Wahbi tidak kata Allah itu adalah duduk atau bersemayam di atas bukit Tursina? Mereka cuba mengelirukan, mereka cuba memfitnahkan Allah bahawa Allah kata dia duduk di atas bukit Tursina, sedangkan Allah tidak kata pun dia bersemayam di atas bukit Tursina itu. Sedangkan Allah hanya tajalla sahaja, tetapi mereka cuba memfitnahkan Allah bahawa mengapa Wahbi tidak iman bahawa Allah itu adalah duduk di atas bukit Tursina. Dalil mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 143. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan
تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Maksudnya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, nescaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhanmu menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sedar kembali, dia berkata, Maha suci engkau. Ini membuktikan bahawa Allah tidak kata aku bersemayam di atas bukit itu pun. Cuma Allah kata, Allah memperlihatkan bukit saja. Allah tidak kata aku istawa alal jabal. Tidak, tengok kan? Tetapi mereka boleh memutabir, dapat menipukan umat Islam berjuta-juta, berpuluh-puluh juta umat Islam yang mereka boleh menipukannya. Bahawa mengapa Wahbi tidak kata Allah itu adalah duduk di atas bukit atau bersemayam di atas bukit? Mana Wahbi nak kata, kerana Allah tidak kata dia bersemayam di atas bukit, dan Allah tidak kata dia bersemayam di atas bukit. Hanya Allah tajalla sahaja. Allah tidak kata aku duduk, aku bersemayam di atas bukit itu, tidak. Tetapi mereka boleh membawa, membohongi umat Islam, memfitrahkan Wahbi. Dia kata Wahbi, mengapa Wahbi dia nak kata Allah itu duduk atas bukit, duduk di atas bukit atau bersemayam di atas bukit? Mengapa Wahbi dia nak kata? Wahbi nak kata macam mana kerana Allah tidak kata. Allah tidak kata aku bersemayam di atas bukit, summastawa alal jabal. Allah Ta'ala tak kata macam tu. Macam mana Wahbi nak kata Allah tu bersemayam di atas bukit? Inilah mereka cakap melepaskan hawa nafsu mereka untuk menegakkan benang yang basah dan untuk menghancurkan akidah umat Islam. Semoga umat Islam jangan iman bahawa Allah bersemayam di atas aras. Mereka ini akan bertanggungjawab di hadapan Allah di hari akhirat. Mereka tidak akan lepas. Mereka tidak akan lepas. Dalam pada itu mereka memfitnah Wahbi. Dia kata Wahbi itu adalah beriman. Mengapa dia tidak iman bahawa Allah bersemayam di atas bukit Tursina, dia kata. Sedangkan Allah tidak kata pun. Macam mana Wahbi nak iman? Mereka cuba fitnah Wahbi pula. Di sinilah Allah tidak akan membiarkan kamu fitnah kepada orang yang beriman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungnya dalam Al-Quran. Sebab itu Allah telah memberikan penjelasan bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Surah Al-Buruj ayat 10. Sesungguhnya mereka yang membawa fitnah di atas orang mukminin dan mukminat, kemudian mereka tidak bertaubat, untuk mereka adalah azabu jahannam walahum adzabul hariq. Inilah Allah telah memberikan peringatan kepada kita semua. Sebab itulah amanah itu penting. Tawa itu, fitnah itu, Allah akan memasukkan mereka ahli fitnah ke atas orang mukminin dan mukminat yang iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah. Mereka memfitnah dan mereka cuba mempermain-mainkan. Allah tidak akan lengah, Allah tidak akan lalai dengan apa yang mereka lakukan. Inilah kita mesti harus berwaspada dan berjaga-jaga kerana kita semua akan mati. Dan dalil yang keenam membuktikan bahawa ma'a dengan itu bukan bermaknanya Allah mari duduk dengan kamu dan Allah
bersemayam dengan kamu, kerana Allah tidak kata wa huwa istawa ma'akum, atau bukan bermaknanya Allah itu dekat dengan kamu, kerana Allah tidak kata wa huwa istawa qarib, dekat dengan kamu, duduk atau semayam dekat kamu, tidak. Dalil yang ke-6 ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 194. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maksudnya, takwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama mereka yang muttaqin. Allah kata ma'a, dengan Allah, sesungguhnya Allah dengan mereka yang muttaqin, orang-orang yang muttaqin. Allah tidak kata annallaha istawa ma'al muttaqin, tidak. Sebab itulah ma'a bukan bermaknanya Allah mari duduk dengan orang muttaqin atau bersemayam dengan orang muttaqin, kerana Allah tidak kata annallah istawa ma'al muttaqin. Ya, ini satu penjelasan untuk mereka yang telah ditipu oleh musuh Islam. Semoga jangan beriman bahawa Allah bersemayam di atas aras. Mereka mengambil ayat ini bahawa mengapa Wahbi tidak kata Allah tu duduk dengan orang muttaqin? Mengapa Allah tidak kata mengapa Wahbi tidak kata Allah itu bersemayam dengan orang muttaqin? Kalau mengikut ayat ni, mereka golongan Asy'ariyah, mereka memutarbitkan, menipukan umat Islam. Dia kata annallaha ma'al muttaqin. Mengapa Wahbi tidak kata Allah tu bersemayam atau duduk dengan orang muttaqin? Ma'a sini bukan bermaknanya duduk atau bersemayam, kerana Allah tidak kata annallaha istawa ma'al muttaqin. Allah tidak kata macam tu. Sebab itulah maknanya ma'a di sini adalah dengan. Allah tidak kata aku bersemayam dengan orang muttaqin. Bermaknanya ma'a di sini bukan bermaknanya Allah bersemayam dengan orang-orang yang muttaqin, tidak. Inilah saya ingin memberikan penjelasan di sini. Semoga orang Asy'ariyah jangan mereka cuba membawakan akidah yang menafikan Allah tidak bersemayam di atas aras, kerana Allah menggunakan dia bersemayam, kerana Allah telah memberikan penjelasan yang jelas dia duduk atau bersemayam di atas aras. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah khassah, mastawa alal arsh, kemudian Allah bersemayam di atas arasnya. Kalimah istawa hanya Allah menggunakan dia bersemayam di atas singgasananya. Dia tidak mari bersemayam dengan kita, dengan manusia, dengan tidak. Inilah satu penjelasan untuk mereka yang silap semenjak 1000 tahun yang lampau. Golongan Asy'ariyah telah cuba memutarbitkan serta memesongkan fakta yang sebenarnya. Dia selalu kata mengapa Wahbi tidak kata Allah tu dengan manusia atau dengan mereka. Allah tu mengapa Wahbi tidak kata Allah tu bersemayam dengan mereka, dan Allah itu tidak duduk dekat dengan manusia, kerana Allah tidak kata aku wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, kamu jawablah bahawa Allah itu adalah dekat. Allah tidak kata bahawa istawa qarib. Dia bukan begitu duduk dekat dengan kamu, itu Allah dekat. Tapi dia di mana? Zat dia di atas arasnya. Summastawa alal arsh, kemudian Allah telah bersemayam di atas arasnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Tengok, Allah telah bersemayam di atas arasnya. Allah telah tahu semua apa yang masuk dalam bumi. Tengok, dia di mana? Di atas aras dia. Jelas kan? Jelas. Dia bersemayam di atas aras dia. Dia tahu semua apa yang keluar daripada bumi. Bukan dia tahu hanya di atas bumi, tidak, sampai masuk dalam bumi pun Allah tahu semua. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Allah Subhanahu wa taala tahu semua apa yang masuk dalam tanah. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripada tanah. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik daripada bumi ke langit. Allah Taala tahu semua. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama dengan kamu.
Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum. Tidak. Allah bersama dengan kamu. Maknanya Allah memberikan penjelasan di hujung ayat, wallahu bima ta'maluna basira. Ma'a itu maknanya Allah telah memberikan penjelasan di hujung ayat, Allah adalah lihat semua apa yang kamu lakukan. Itu ma'a maknanya macam tu. Bukan Allah telah bagi istawa dengan kamu, kerana Allah tidak kata wa huwa istawa ma'akum. Adakah Allah sebenarnya kata macam tu? Jawabannya tu tidak. Apabila macam tu, kamu ahli Asy'ariyah jangan kamu cuba memfitrahkan Wahbi dan cuba memfitrahkan Allah. Allah tak kata pun dia bersemayam dengan kamu, tapi mereka ni cuba memutadwidkan. Mereka akan dihisap pada hari akhirat. Kamu cuba menipukan Allah, menipukan Rasul dan menipukan umat Islam. Allah tak kata pun bahawa istawa ma'akum. Macam mana kamu nak suruh Wahbi kata? Mengapa Wahbi tidak kata Allah tu bersemayam dengan kamu atau duduk dengan kamu di mana kamu berada? Mengapa? Macam mana Wahbi tidak kata? Macam mana orang yang ulama warasatul anbiya tidak kata? Kerana Allah tidak kata bahawa istawa ma'akum. Sama juga dengan Allah tidak kata bahawa istawa qarib. Allah tidak kata aku ni duduk dekat dengan kamu. Tidak. Hanya Allah kata aku dekat saja. Di sinilah harus mereka yang sesat 1000 tahun yang lampau sampai sekarang, mereka mesti kembali ke pangkal jalan dan minta maaf dan taubat dengan Allah serta minta maaf kepada orang Wahbi. Inilah untuk menyelesaikan masalah ni. Semoga semua umat Islam selamat dunia dan akhirat. Dan satu fitnah lagi, mereka berakidah Asy'ariyah ni, yang mereka menolak, tidak beriman mengikut dalil Al-Quran dan Sunnah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas aras. Mereka menentang. Dalam pada itu mereka telah memfitnahkan Wahbi. Dia kata, mengapa orang Wahbi tidak iman bahawa Allah itu bersemayam di Palestin atau di Syam? Dia kata, sebab apa? Dia kata dalil mereka, dia kata tidak. Dia kata Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Golongan Asy'ariyah yang menolak tidak iman bahawa Allah bersemayam di atas aras, dia kata mengapa orang Wahbi tidak iman bahawa Allah tu berada di Palestin? Dia kata mengikut ayat ni maknanya, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya saya pergi kepada Tuhan saya, dia akan memberikan petunjuk kepada saya. Dia akan memberikan petunjuk. Ayat ini tidak memberikan makna bahawa Allah tu bersemayam di Palestin, di Syam pun. Hanya Nabi Ibrahim dia kata kepada Tuhanku tu bermaknanya aku pergi kepada Tuhanku, maknanya kepada mengikut urusan Tuhan Allah. Tuhan aku, dia akan memberikan petunjuk. Tidak memberikan makna bahawa Allah bersemayam di Syam atau di Palestin pun. Tapi mereka ahli Asy'ariyah yang ingkar sebahagian daripada Al-Quran dan iman kepada sebahagian Al-Quran dan kufur sebahagian daripada Al-Quran itu, mereka membawa kesimpulan bahawa mengapa orang Wahbi tidak iman bahawa Allah itu ada di Palestin, di Syam. Nah, ini satu mutablik atau satu khianat yang mereka telah melemparkan ke atas orang Wahbi dan fitnah kepada Allah, sedangkan Allah tidak kata aku tu bersemayam di Palestin pun atau di Syam pun. Dan di atas perkataan Allah, di atas perkataan Nabi Ibrahim ini pun bermakna Nabi Ibrahim tidak kata aku pergi kepada Tuhan aku yang bersemayam di Syam pun. Tapi mereka boleh membawakan masalah ini untuk menipukan umat Islam semoga dengan iman mengikut Allah dan Rasul. Dalam pada itu mereka membawakan fitnah bahawa Wahbi kata Allah bersemayam di atas aras. Mengapa Allah tidak kata dia bersemayam di Palestin atau di Syam pun? Macam mana kisah Nabi Ibrahim ni? Inilah satu khianat. Mereka cuba memfitnahkan Allah dan memfitnahkan Nabi Ibrahim, dan semoga umat Islam jangan beriman bahawa Allah itu bersemayam di atas aras. Mereka membawakan hujah akal pemikiran mereka yang cetek bahawa kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas aras itu bermaknanya Allah itu ada tempat, ada jasad atau macam-macam. Bila Allah beritahu kepada kamu bahawa aku tak ada jasad? Mana dalil Allah Subhanahu Wa Taala kata aku ini tak ada jasad dan aku ni tak boleh duduk ke? Tak boleh bersemayam tu, sedangkan aku menciptakan
singgah sana aku, 8 luar malaikat menjunjung, dan tempat letak tapak kaki aku luas, lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Aku bersemayam di atas arasku. Allah berfirman, jelas macam tu mereka menafi dan mereka fitnah Allah. Dia kata kalau Allah bersemayam di atas aras tu, maknanya sesiapa yang iman macam tu, bermaknanya mereka itu adalah memujassimahkan Allah. Sebab tu saya minta dalil mereka. Mana dalil kamu? Allah kata aku tak ada jisim. Mana dalil? Buat bagi. Kalau tak ada dalil, kamu jangan membawakan fitnah. Semoga umat Islam kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalil? Buat bagi. Mana dalil Allah Subhanahu Wa Taala kata aku tak ada jisim? Mana dalil? Buat bagi. Kamu tidak faham sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan yang jelas. Kamu mesti iman semua sifat Allah dan zat Allah yang Allah telah mengisbarkan dalam Al-Quran. Dalam pada itu, kamu mesti faham bahawa semua sifat Allah dan zat Allah itu adalah Allah telah memberikan penjelasan yang jelas sekali bahawa semua zat dan sifat Allah yang mengandungnya dalam Al-Quran wajib kamu iman. Kalau tak iman, kamu akan jadi kafir. Kalau kamu iman separuh pun, kufur separuh pun, akan jadi kafir. Allah telah mengazabkan kamu. Mesti ingat. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran? Lebih-lebih lagi sifat Allah kamu iman separuh, kamu kufur separuh, dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran. Apakah balasan untuk mereka yang buat seperti itu di dunia? Allah akan menghinakan dia di dunia ini, dan Allah mengembalikan mereka kepada hari akhirat. Allah mengazabkan mereka asyaddul azab, dan Allah tidak akan lalai di atas perbuatan mereka dan cakapan mereka yang membawakan fitnah. Semoga umat Islam jangan beriman mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup dengan mereka tak iman, mereka memfitnah pula orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Golongan yang ulama warasatul anbiya, yang mereka ada amanah kausnya ada di Mekah dan Madinah. Mereka memfitnah bahawa mereka itu orang Wahbi, sesat dan sebagainya. Ini satu fitnah dan kecelakaan. Kalau mereka tidak kembali taubat dan memberikan penjelasan kepada umat Islam seluruh dunia, mereka akan Allah mengazabkan mereka kerana mereka memfitnahkan orang yang iman kepada semua sifat Allah. Mereka kata mereka itu adalah golongan Wahabi, dan mereka itu adalah golongan Mujassimah, Musyabbihah dan sebagainya. Mereka jangan fikir bahawa mereka akan lepas, kerana mereka memberikan penjelasan ini di hadapan orang ramai, dan semua umat Islam yang tak tahu ikut mereka ini. Mereka ini akan bertanggungjawab. Sebab itu Allah telah memberikan penjelasan. Semoga mereka sudah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya mereka yang memfitnahkan orang yang mukminin dan mukminat, kemudian mereka tidak taubat, Allah akan mengazabkan mereka dalam azab jahannam dan dibakar pula dalam jahannam. Inilah penjelasan daripada Allah. Sebab itulah mereka yang cakap mereka tidak iman. Dalam pada itu mereka fitnah orang yang iman kepada Allah dan Rasul. Mereka fitnah pula kata mereka itu adalah iman bahawa Allah bersemayam di atas aras. Itu adalah mereka memfitnahkan bahawa orang yang iman itu bermaknanya mereka itu telah mengatakan Allah tu ada jisim, ada jirim, ada tempat, dia tambah sendiri dia. Allah tak kata pun dia tambah sendiri dia kata macam manusia. Mana Allah telah kata aku macam manusia? Buat bagi dalil. Kalau tiada dalil, kamu akan bertanggungjawab di hadapan Allah di hari akhirat. Kamu jangan main-main. Itu satu fitnah. Allah akan mengazabkan mereka yang memfitnah. Seperti mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.